Dan untuk mendapatkan jawapan itu, kami bawakan ke studio Dr. Rafidah Abdullah. Beliau merupakan pakar perunding nefrologi dari Hospital Sultan Hajah Ahmad Shah, Temerloh, Pahang. Dan beliau juga merupakan Ketua Jabatan Perubatan di hospital yang sama. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Baik, kalau kita bercerita mengenai pemindahan organ dan majoriti yang memerlukan pemindahan organ ini adalah mereka yang menghidapi penyakit buah pinggang. Dan kalau doktor boleh berikan info yang lebih lanjut mengenai hal ini? Okey. Kalau kita lihat statistik, memang penyakit buah pinggang peringkat akhir, maknanya pesakit yang menjalani rawatan dialisis, merangkumi jumlah yang amat besar, ya, hampir 20,000 orang menunggu pemindahan buah pinggang. Mereka semakin tahun semakin ramai pesakit ini kerana mungkin ada rawatan alternatif, ya, yang kita katakan dialisis, yang menyebabkan umur mereka berpanjangan berbanding kalau kerosakan hati atau paru-paru mungkin tiada rawatan alternatif seperti buah pinggang. Mungkin mereka fahami rawatan dialisis itu untuk selamanya. Sebenarnya rawatan dialisis itu, ya, hemodialisis atau secara peritoneal dialisis itu sepatutnya sementara sahaja. Yang rawatan terbaik adalah buah pinggang. Pemindahan buah pinggang. Baik, kalau kita melihat daripada segi menjalani dialisis ini, berapa lama sepatutnya mereka boleh bertahan sementara menunggu ada mereka di luar sana yang sudi untuk memberikan derma untuk mereka? Okey, sebenarnya rawatan dialisis ni mempunyai banyak komplikasi jangka masa panjang. Lebih lama mereka berada di bergantung kepada dialisis, lebih banyak komplikasi yang akan mereka terima. Tidak sama dari satu pesakit ke satu pesakit, tetapi yang pesakit yang mempunyai penyakit kencing manis yang mempunyai risiko yang lebih banyak. Antaranya komplikasinya adalah penyakit keutuhan tulang, penyakit jantung dan sebagainya. So kalau mereka bergantung pada dialisis secara berpanjangan, mereka mendapati komplikasi ini akan jangka masa hayat mereka akan kurang berbanding dengan pesakit yang menerima rawatan transplant buah pinggang. Walaupun pada pemahaman mereka di luar sana bahawa dengan mengikuti dialisis itu mungkin boleh bertambah baik, tetapi untuk mereka yang seperti doktor katakan tadi ada masalah yang lain seperti kencing manis, mungkin sebenarnya boleh merisikokan lagi keadaan mereka. Sesiapa yang bergantung kepada dialisis berpanjangan memang ada risiko yang banyak penyakit yang boleh datang. Baik, tetapi kalau untuk penyakit buah pinggang kita tahu ada mereka boleh melakukan dialisis, dan bagaimana untuk pesakit-pesakit yang lain yang mempunyai penyakit yang berbeza lain daripada buah pinggang? Ya, kalau mereka ada macam kerosakan hati, paru-paru, memang agak sukar untuk mereka jangka hayat yang lebih lama berbanding dengan pesakit dialisis. Sebab itu mungkin kita lihat kalau statistik memang tidak ramai mereka yang menunggu untuk jantung dan paru-paru kerana mungkin jangka hayat mereka tidak lama. So bila mereka tidak dapat organ-organ tersebut, mereka tidak boleh hidup lama sebenarnya. Melainkan buah pinggang, dia sebab ada bergantung pada dialisis, jangka hayat mungkin lama juga, tapi berbagai komplikasi akan datang. Baik, kalau kita merubah tajuk kepada pendermaan organ ini, bagi setiap pendermaan, bagaimana untuk kita memastikan ataupun pihak hospital memastikan organ yang diterima itu tidak dijangkiti apa-apa jenis kuman dan sebagainya? Okey, pendermaan organ ini dibahagi kepada dua, ya, pendermaan organ selepas kematian dan pendermaan organ semasa hidup, ya. Semasa hidup itu mungkin lebih senang sikit kalau kita nak menderma buah pinggang kita kepada ahli keluarga, isteri atau suami. Seseorang itu perlu menjalani ujian menyeluruh, ya, menyeluruh kesemuanya yang ada, dan memastikan bahawa pinggang dan seseorang itu sihat sebelum menderma semasa hidup. Yang untuk pendermaan selepas kematian, maknanya organ-organ tersebut diambil daripada pesakit yang sudah mati otak, dan organ-organ tersebut akan pergi ke pesakit yang sedang menunggu, yang tidak ada penderma hidup dan sedang menunggu organ-organ yang, ya, seperti buah pinggang menjalani dialisis dan sebagainya. Ada beberapa ujian yang kita pastikan yang organ itu adalah selamat untuk diberi kepada penerima. Setiap kali ada organ yang mungkin boleh diambil ataupun mahu didermakan, kita boleh rujuk, ada cara rujukan kepada pakar pusat sumber transplant dan memastikan organ itu sesuai dan organ itu boleh diambil untuk memberi penerima. Dan pernah atau tidak pihak hospital mendapat kes di mana organ yang diderma mendapat sedikit jangkitan, ataupun ada atau tidak langkah untuk
memastikan organ itu selamat? Sebelum ini lebih kepada penerima selepas kematian. Sebelum kita terima organ mereka, kita penderma yang mati otak itu kita periksa dan memastikan insya-Allah tidak ada jangkitan kuman. Kita kesemua virus kita screen lah, kita buat ujian darah. Yalah, memang tidak ada yang 100% ya, tapi kita akan pastikan kesemua standard test itu adalah negatif sebelum kita memberi kepada penerima itu. Baik doktor, saya ada terbaca mengenai organ hati ataupun buah pinggang ini boleh dipecahkan kepada 2 atau 3 penerima. Dan bagaimana sebenarnya proses ini berlaku, atau benar atau tidak perkara ini? Betul. Seperti buah pinggang, kita dijadikan seorang manusia ada 2. So sebab tu kita sebagai manusia, kalau organ kita ada 2, kita boleh memberi buah pinggang itu secara penerima hidup. Maknanya kita ada tinggal 1, insya-Allah kita akan sihat. InsyaAllah lah. Untuk penerima selepas kematian, mereka mati otak dan dia ada 2 buah pinggang itu di situ. So 2 buah pinggang itu akan diberi kepada 2 orang. So 2 orang yang berbeza. Orang yang berbeza. So untuk seorang penerima kematian, penerima selepas kematian ataupun yang telah mati otak, dia 2 buah pinggang akan diberi kepada 2 orang. 2 orang untuk penerima buah pinggang. Mungkin 1 atau 2 orang penerima hati, 1 orang penerima jantung, dan ramai yang dia boleh menderma kepada organ dalaman mereka kepada beberapa orang untuk menikmati orang kata transplant buah pinggang ataupun transplant organ dan kehidupan yang baik di masa hadapan insya-Allah. Baik, kalau boleh doktor jelaskan lebih lanjut. Setiap penderma itu adalah berbeza selepas kematian ataupun semasa hidup itu sendiri. Kalau kita bercakap semasa hidup, mereka yang boleh menderma hanya kepada ahli keluarga, kalau kita faham. Dan kalau selepas kematian itu, hanya untuk ahli keluarga itu sahaja ataupun orang lain di luar kitaran ahli keluarga itu? Okey, kalau semasa hidup kita hanya boleh memberi kepada ahli keluarga yang terdekat. Ya, ahli keluarga atau ahli keluarga terdekat atau suami isteri yang ada hubungan emosi dan juga kalau ada lain mungkin ahli keluarga terdekat tidak sesuai dan ada lagi ahli keluarga yang jauh sikit, tapi kita boleh pertimbangkan pendermaan itu. Untuk penerima selepas kematian, kita ada senarai menunggu, ya, national waiting list kita panggil, di mana dia akan mengikut waiting list tu atau senarai menunggu itu. Ada buat masa sekarang mengikut berapa lama tempoh seseorang itu menunggu buah pinggang. So itu bukan hanya tetapi jika ada ahli keluarga beliau yang nak macam saya kata mungkin buah pinggang, ya, mungkin salah satu kalau dia ada ahli keluarga yang perlu menerima buah pinggang, mungkin kalau dia nak menerima selepas kematian, selepas mati otak, mungkin kita boleh bincang dan memberi ahli keluarga beliau. Tapi bila ada 2 buah pinggang itu, satu lagi juga akan pergi kepada senarai menunggu national wait list kita panggil. Senarai menunggu tu ada lebih 19,000 orang. 19,000 orang. Itu adalah data terkini yang ada di Malaysia sekarang. 19,762 semalam datanya untuk buah pinggang. Yes. Baik, kalau melihat kepada perkara itu, mengapa sebenarnya semasa kehidupan itu hanya boleh diberikan kepada ahli keluarga? Ini kita lihat kepada etika, ya, etika perubatan. Memang kita boleh memberi hanya pada ahli keluarga, saudara mara. Kita tidak buatlah orang kata kita tidak mahu penjualan organ tu berlaku dan sebagainya. Itu sebabnya kita hanya bukan hanya tu keluarga, tapi kalau ada keluarga yang jauh sikit, dia ada separate agency ataupun kita panggil UTAC yang akan menilai seseorang itu adakah beliau keluarga dan walaupun tidak terdekat dan boleh menderma sebagai ahli penerima hidup. Dan dengan jumlah senarai menunggu yang ada, tetapi penerima Malaysia buat masa ini hanya 0.68 sahaja bagi setiap penduduk. Bagaimana pihak hospital ataupun Kementerian Kesihatan itu sendiri menampung permintaan organ ini? Ya, memang agak sukar sebenarnya. Kita punya senarai menunggu terlampau panjang. Pesakit kita, kalau kita cakap pasal buah pinggang sahaja, setiap tahun lebih daripada 6,000 pesakit baru yang menjalani rawatan dialisis. So setiap kalau tengok grafnya memang makin menaik dengan
Ya, dan Malaysia adalah sedihnya jugalah Malaysia adalah antara yang terendah di dunia ya, statistiknya penerima organ itu. So memang agak sukar untuk menampung dari segi ekonomi dan dari segi rawatan memang agak sukar sebab rawatan hemodialisis atau peritoneal dialisis secara jangka masa panjang adalah begitu tinggi kalau berbanding dengan menerima rawatan transplant ya. Memang agak sukarlah kami secara Kementerian Kesihatan dan sebagainya untuk menampung. Kami banyak menjalankan promosi dan mungkin kita lebih tekankan kepada secara agama juga sebab Majlis Fatwa Kebangsaan kita ya sejak 1970 lagi sudah mengatakan tidak penerima organ yang tidak ada masalah. Mungkin jika nak informasi lebih lanjut boleh ke layari laman web kami bila banyak informasi di situ mengenai dari sudut agama. Itu mungkin adalah salah satu kita punya cabaran ya untuk kita ke depan untuk menggalakkan lebih ramai untuk menerima organ ini selepas kematian ataupun menerima secara hidup. Kedua-dua sekali kami perlu. Baik, bagi seseorang yang ingin hidup sihat, terutamanya orang di luar sana, of course kita akan kata jalani hidup yang sihat untuk menghindari. Kita bukan kata mahu melepasi. Dan sebagai seorang active runner, difahamkan, bagaimana doktor melihat kehidupan sihat ini, menjalani kehidupan yang sihat ini boleh menghindari penyakit-penyakit yang mungkin akan kita hadapi? Sebenarnya kita banyak lihat ni sekarang terutamanya active healthy lifestyle ataupun lifestyle kehidupan sihat ya. Kehidupan yang sihat memang akan menghindari penyakit non communicable disease, terutama penyakit macam kencing manis, darah tinggi. Itu memang boleh kalau boleh kita prevent ya, kita halang daripada mendapati penyakit tersebut. Sebab penyakit tersebut adalah penyebab utama punca kegagalan organ. So memang yalah saya pelagi agak sukar untuk saya bercerita ke orang, tapi bila saya cakap dengan mereka saya lari maraton dan sebagainya, agak sukar untuk orang percayalah sebab kesibukan seorang doktor. Tapi bagi saya kesibukan itu bukan adalah satu alasan sebab dari segi mana-mana kalau kita tengok memang kita perlu buat sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu aktiviti senaman. Apa jua sekalipun ya. Bukan hanya menyapu sampah dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan aktiviti senaman. Lebih kepada jalan laju ataupun jogging dan sebagainya. Itu adalah aktiviti yang perlu semua rakyat kita buat. Dan juga pemakanan kita lah. Ini memang penting sebab punca utama penyakit buah pinggang kronik ini adalah kencing manis sebenarnya. Kalau kita boleh halang diri kita daripada mendapati penyakit kencing manis, insya-Allah kita tidak akan dapat komplikasi organ, terutamanya buah pinggang dan memerlukan rawatan dialisis dan transplant dan sebagainya. Sebenarnya bila seseorang itu menjalani kehidupan yang sihat, lebih bertenaga untuk bekerja seharian sebenarnya. Mungkin itu tidak dapat dilihatlah daripada ke semua orang kan dari sudut itu. Agak sukar untuk orang kita untuk orang Malaysia ni lah ya. Mungkin panas di luar yang menyukarkan, tapi ada banyak aktiviti yang kita boleh buat sebenarnya untuk menghalang. Dan lebih baik sebenarnya kalau kita melakukan sendiri senaman itu untuk kita merasai tanpa mendengar daripada percakapan orang lain. Betul. Dan nasihat doktor kepada mereka di luar sana yang sebenarnya mahu menderma tetapi tidak tahu bagaimana dan tidak tahu sama ada benda itu boleh atau tidak. Kalau doktor ada cara yang sesuai. Okey, kami banyak ada laman web kami ya. Ini kad saya ya. Kad saya sudah berikrar ya. Ini kad saya. Dan boleh jika semua boleh melayari laman web kami www.dermaorgan.gov.my. Dan kita juga ada Facebook Derma Organ ya, banyak informasi terutama dari segi agama di dalam sana. Dan saya kalau bolehlah sebab saya seorang pakar buah pinggang ya, dan saya melihat sakit saya memang meranalah terlampau lama menjalani rawatan dialisis yang tidak teramat kurang penerima organ di negara ini. So pesan saya lah kalau boleh layari. Dan di situ kita boleh orang kata berikrar secara melalui laman web sendiri dan berinteraksi dan register secara online. Dan masa akan datang kad ini semua akan dipostkan insya-Allah lah ataupun apa-apa informasi semua ada di situ. Semua ada di dalam web. Untuk anda mengetahui lebih lanjut layari www.dermaorgan.com.my dan mungkin
dengan ikrar anda akan dapat menyelamatkan lebih banyak orang di luar sana. Terima kasih doktor sekali lagi kerana sudi bersama kami. Sama-sama.